أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita masuk bahagian yang kedua ni, kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. So selepas Hud, sekarang ini Nabi Saleh. Hud dikirimkan kepada kaum Ad. Saleh dikirimkan kepada kaum Samud. Ujian bagi kaum Samud ialah unta. Naqatu Samuda. She camel. Unta betina bagi kaum Samud. Peristiwa ini berlaku selepas kaum Ad. Selepas Adin. Yang ini ghair munsarif ni. Sebab asal dia Samudu. Yang ini ada tanwin. Adun. Jadi bezalah kan? I'rab dia. Yang ini dijarkan dengan majrur. Dengan fathah. Yang ini majrur dengan kasrah biasa. Wa warisat Samudu. Samud dianggap sebagai muannas. So guna warisa. Warisa mewarisi. Warisat Samudu. Kaum Samud telah mewarisi kaum Ad. Warisat Samudu Adan. Macam satu lagi dalam Quran sebut warisa juga kan? Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Kama sebagaimana warisat Adun ummata Nuhin. Sebagaimana kaum Ad mewarisi umat Nabi Nuh. Ummata Nuhin. Jadi untuk penggunaan warisa ni, kita ada fa'il lah. Fa'il dan juga maf'ul. Maf'ul. Mewarisi siapa yang mewarisi siapa. Daripada siapa kita warisi itu akan dimaf'ulkan. Wa kanat Samudu. Wa kanat Samud. Ala athari Adin. Semua untuk Samud kita guna semua muannas. Kalau fi'il, madhi semua ada ta lah. So, wa kanat Samudu. Kaum Samud berada lah sini. Dalam konteks ni maknanya. Kanak ni mana berada di atas jejak. Ala asari jejak. Kaum Samud berada di atas jejak kaum Adin. Ini terjemahan lafzi dia lah. Tapi kalau kita nak terjemah yang bagus, ala asari sudah satu ungkapan yang bermakna mengikuti. Sebab jejak-jejak ni ikut. Jadi kaum Samud mengikuti kaum Ad. So, ana ala asarika. Aku mengikut kamu. Aku ikut jejak kamu. Nak berubah jejak pun boleh. Dan kaum Samud mengikut jejak kaum Ad. Lagilah cantik kan sebab ada asal.
So tak perlulah kita terjemah berada tu. Kaum Samud mengikut jejak kaum Ad. Kama kanat Adun, sebagaimana kanat Adun ala asar. Ini sama terjemah tadi. So kita boleh kata mengikut jejak. Mengikut jejak. Sebagaimana kaum Ad mengikut jejak ala asari, mengikut jejak ummati Nuhin. Umat Nuh. Itu dari segi makna lah. Kalau dari segi i'rab dia, mana mubtada, mana khabar tu, ini mudah je lah. Ayat yang simple macam tu kan. So yang ni, ini isim kana. Isim kana tu, isim kana lah kita panggil. Ala asari Samud ni, khabar dia lah. Khabar kana. Ataupun secara detailnya kita kata, bermuta'alliq dengan khabar kana yang dihazafkan. Kalau kita ada kana ke, kemudian khabar tu jar majrur. Fi ke, ala ke. So dia mesti bermuta'alliq dengan something yang dihazafkan. Wa kanat ardu samuda aidan ardan jamilatan khadra'ah. Sekarang ni tengok pemandangan kaum Samud. Dia kata sama dengan kes Ad juga. Kawasan yang Allah anugerah kepada mereka itu satu kawasan yang subur. So ardu Samud. Ardu Samud. Bumi Samud. Tanah Samud. So bumi Samud adalah kanat aidan juga. So dia punya khabar di sini kan. Bumi Samud juga adalah bumi yang ardan jamilatan khadra, yang cantik dan hijau. Khadra. So bermula dengan ardu ni sebab dia muannas. So nanti fi'il pun muannas juga. So ardan sekali lagi muannas. Jamilatan muannas. Sifat dia. Ini sifat yang pertama. Ardan jamilatan, ardan khadra. Hijau. Daripada akhdaru. Ini warna, ini bukan isim tafdil. Walaupun dia punya wazan af'alu sama dengan akhdaru, ini wazan isim tafdil kan. Tapi untuk warna ni dia khusus sebab muannas isim tafdil berbeza dengan muannas warna. Kalau af'alu dia punya muannas dia fu'la. Tapi kalau yang ni warna muannas dia fa'la'u. Khadra'u. Ni hijau kan. Kalau merah ahmaru. Untuk muzakkar. Kalau muannas hamra. Hamra'u. Aswad. Hajarul aswad. Aswadu hajarul aswad. Kalau muannas pula sauda. Ini untuk habbatus sauda. Habbatus sauda. Biji yang hitam. Yang ni hajar. Hajarul aswad. Hajarul aswad. Untuk sirah muzakkar. Okey, dia kata bumi Samud ini juga adalah bumi yang indah dan hijau. Fiha, padanya ada basatin, bustan. Bustan taman-taman. Taman jamak dia basatin. Ada taman-taman dan ada ainun. So ainun jamak dia uyun. Ainun jamak dia uyun. Mata air. Dan ada wajannatun. Kebun-kebun. Taman-taman, kebun-kebun. Wajannatun. Yang
tajri yang mengalir, jara yajri, min tahtiha di bawahnya, daripada bawahnya, artinya bawahnya, di bawahnya, al-anharu, nahrun, jamak dia anhar, sungai-sungai. Ini pun sambungan daripada ni lagi lah. Sambungan lagi. Ardun, sifat kepada ardun ni, sifat satu, sifat yang kedua, ini sifat dalam bentuk mufrad. Yang ini sifat dalam bentuk jumlah, bentuk ayat. Ini sifat yang ketiga. Ardun yang macam mana? Ardun yang di dalamnya ada taman-taman, ada mata air, ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. So ini jumlah lah, ini jumlah, sini jumlah. Jumlah ismiyah. Mana fiha ni khabar muqaddam. Basatin mubtada muakhar. Yang lain tu ada waw tu ataf ajalah. So main ayatnya sini aja. Fiha basatinu je. Di dalam di bumi itu ada taman-taman. So yang lain tu follow dia punya i'rab. Waw tu follow yang ni. Yang ni follow yang ni. Kan? Oh yang ni pula tajri ni, ini sifat lah. Sifat kepada jannat tadi. Kebun-kebun yang mengalir kan. Ini sifat dia. Ini sifat bagi jannat. Wa kanat samudu, dan adalah kaum Samud. So kaum Samud adalah seperti kan. Seperti Adin, seperti kaum Ad. Dari segi apa tu? Fil imarati. Dari segi imarah, bangunan. Dari segi imarah, bangunan, yakni ziraah, pertanian. Dari segi banyak bangunan, banyak pertanian dan banyak kebun-kebun, taman-taman. Wa fi kasratil basatin. Fa apa ni? Wa faqu, faqa. Faqa yafuqu. Faqa yafuqu. Faqa mengatasi. Dari segi excellent lah. Mengatasi dari segi excellent. Kaum Samud mengatasi kaum Ad. Kaum Samud mengatasi kaum Ad. Faquhum. Yang ni Samud. Hum ni Ad. So kaum Samud mengatasi kaum Ad. Dari segi sinilah fil aqli, dari sudut akal, kebijaksanaan, dan wasina'ah, dari segi pembuatan, penciptaan, skill, kesenian. Kan mereka tu pahak-pahak bukit, ada kesenian, pahak bukit, buat rumah, buat bangunan, buat istana, dengan pelbagai bentuk yang indah-indah. Jadi sudah tentulah mereka memiliki akal yang bijaksana dan juga kemahiran. Fakanu, maka mereka yanhituna. Nahata yanhitu, memahat. So, memahat bukit. Yanhituna minal jibal. Memahat daripada bukit-bukit buyutan. So yanhituna buyutan. Ini maf'ulun bih. Yanhitu tadi buyutan. Memahat rumah-rumah yang luas. Wasi'atan, lagi indah. Memahat tu daripada bukit. Minal jibal. Naqasha yang kusu, mengukir pada batu batan, fil hijarah, ukiran-ukiran, nuqushan yang indah, badi'ah, badi'atan.
Ya, indah badi'ah ni dia macam barulah. A new thing. Macam tak ada orang buat lagi. Panggil badi'. Indah yang tak ada orang buat lagi. Yang unik lah. Indah yang unik. Jadi seolah-olah batu tu boleh diuli-uli lah. Jadi macam plasticine. Macam tanah liat di sisi kaum Samud. Nak beritahunya begitu mahirnya mereka, so mereka boleh buat batu tu apa mengikut selera yang mereka inginkan. Jadi batu tu jadi lembut. Seolah-olah batu tu jadi lembut. So waqad lana yalinu, telah menjadi lembutlah. Al-hajaru, fa'il kepada lana. So batu telah menjadi lembut kepada kaum Samud. Waqad lana lahum al-hajaru. Bi basababiyah, disebabkan akal mereka, disebabkan kebijaksanaan mereka, bi aklihim, ataupun dengan menggunakan boleh ya, ba isti'anah. So batu menjadi lembut kepada mereka dengan menggunakan akal mereka dan menggunakan kemahiran mereka, wasina'atihim. Fayasna'una, lalu mereka membuat sana'a yasna'u bihi, dengan batu itu, ma yasna'ul insan bisyam'i, apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh manusia dengan lilin. Orang okey, manusia okey dengan lilin. Macam itulah batu dia kata lembut macam lilin. So dia kira macam maf'ulun bih. Sana'a bihi. Sana'a bihi. So macam sinilah. Sana'a tadi. So manusia lakukan terhadapnya. Ataupun kepada. So mereka melakukan kepada ini. Mereka melakukan kepada batu apa yang dilakukan oleh manusia kepada lilin. Baru betul lah. So mana ni maf'ulun bih yang menggunakan perantaraan huruf jar. So mereka lakukan kepada batu apa yang mereka lakukan kepada lilin. Sebab yang kena tindak tu kan, yang kena buat tu lilin kan, atau batu tu. Bukannya batu tu digunakan sebagai alat. Batu tu yang kita buat. So dia yang maf'ulun bih. Wa iza dakhala al-insanu madinatahu. Iza apabila dakhala al-insan, manusia memasuki madinatahu, bandar mereka. Apabila manusia masuk ke bandar mereka, dia akan melihat ajaban, suatu keajaiban. Melihat keajaiban. Masdar lah. So boleh jadi melihat keajaiban ataupun ajabun tu jadi dah isim, maknanya benda tu, benda ajaib. So, benda ajaib. 7 benda ajaib. 7 benda ajaib di dunia kan. Jadi, benda tu ajaib. Satu lagi, makna dia keajaiban. So, boleh dua-dua kita pakai sini. Apabila manusia masuk ke bandar mereka, mereka melihat suatu keajaiban. Apabila manusia masuk ke bandar mereka, manusia akan melihat suatu benda yang ajaib. Iaitu keajaiban atau benda yang ajaib itu ialah ra'ah, dia akan melihat kusuran. Kita terjemahkan sebab sini ada izah. So izah untuk mustaqbal. Apabila, walaupun sini guna fi'il madhi. So apabila manusia memasuki bandar, masuk ke bandar kaum Samud, maka dia akan, bila seorang manusia masuk ke bandar
kaum Samud, maka dia akan melihat suatu keajaiban, iaitu dia akan melihat kusuran, kasrun, istana. Istana-istana yang besar-besar ni, azimatan. Ni sifat mausul ni kena mutabaqah. Muannas. Muannas jawab taksir muannas. Kal besar tu kal seperti al-jibal, seperti gunung, ka'annama seolah-olah, ka'anna kan seolah-olah kan. So ka'anna seolah. Kemudian masuk ma. So ma tu kita panggil ma kafah. Ma yang menahan ka'anna daripada beramal. So bila dia masuk ma tu dia boleh masuklah fi'il. Ka'annama banaha, seolah-olah kusur tadi, istana tadi, ha tu bana dibina oleh al-jinnu, oleh jin. Seolah-olah bandar itu jin yang bina. Wara'a azharan, dia akan melihat azharan, bunga-bunga, jamilatan, yang indah-indah. Oh, dulu kan bukan setakat ni, bila dah maju tu, bunga-bunga tu bukan lagi setakat duduk di taman-taman, dah dipetikkan, masukkan dalam ni dinding-dinding pun masukkan bunga-bunga. Azharan jamilatan fil judran. Dilukiskan pada dinding-dinding istana. Masuk batu marmar, kemudian dimasukkan permata-permata yang kemudian dilukis-lukis. Itu banyak lagi. Masa di India banyak lagi fort-fort dia yang dibina oleh kerajaan Mongol. Kita tengok dia punya dinding-dinding dia tu penuh dengan ukiran-ukiran bunga-bunga yang cantik. Ada permata pun. Ada congkir-congkir pun ada keluar kan. Wa ra'a azharan jamilatan fil judran, jidarun jamak dia judran. Ka'annama seolah-olah musim Rabi', spring, si bunga telah menumbuhkannya. Seolah musim tu menumbuhkan bunga-bunga, mengeluarkan bunga-bunga. Ini ambata yumbitu imbatan, mengeluarkan, menumbuh. Kalau pokok-pokok tu guna ambata yumbitu lah, menumbuhkan ataupun mengeluarkan bunga-bunga. Wa qad fataha Allahu ala Samud. Penggunaan fataha ala ni kan. So fataha maksudnya menakluk pun boleh, membuka, biasanya membuka aja. Tapi kalau fataha ala ni juga digunakan untuk mana? Mengurniakan. Buka pintu yang menguntungkan kepada sesiapa-siapa. Mengurniakan kepada. Wa qad fataha Allahu, Allah telah membuka pintu barakat. Kalau guna istilah lafzi lah. Tapi yang tadi kita kata Allah telah menganugerahkan ala kepada Samuda, kepada kaum Samud, menganugerahkan keberkatan, barakatin. Ini jamak muannas salim. Dinasabkan dengan kasrah. Dinasabkan dengan kasrah. Sebab dia maf'ulun bih ni. So Allah telah menganugerahkan keberkatan. Minas sama', daripada langit. Wal ardi, dan juga bumi. Wa qad fataha Allah, Allah telah memberikan kepada kaum Samud. Ini Allah telah menganugerahkan kepada kaum Samud. Allah telah membuka kepada kaum Samud pintu. Abwaba kulli syai'in, setiap sesuatu. Pintu-pintu setiap sesuatu. Pintu ekonomi, pintu tanian, pintu perniagaan, pintu pendidikan, pintu ilmu. So, banyaklah. Maknanya semua, setiap satu sudut. Satu sudut ada banyak pintu kan. Semua Allah buka belakang. So, abwaba kulli syai'in. Jadat lahumus sama'.
jadat lahumus sama'u bil antar wa jadat lahumul ardu bin nabati wal azhari wa jadat lahumu basatinu bil fawakih wal asmar wa barakallahu lahum fil rizqi wal a'mar. Nah, ini pun satu lagi, jada ni kan, perkataan jada ni mengurniakan juga. Tapi mengurniakan tu dengan banyak sikit. Yang ni lebih kepada buka pintu. Pintu. Ruang keberkatan dibuka. Yang ni kurniakan dengan banyak. Jadi kurnia tadi, mengurniakan tadi kan, jadat sama. So langit telah mengurniakan. Fa'il dia tu. So langit telah mengurniakan kepada kaum Samud. B tak payahlah sebab tadi kan kita kata jada tadi dia pakai B. So langit telah mengurniakan kaum Samud, bolehlah mengurniakan dengan hujan yang banyak bil amtar. Ataupun langit telah mengurniakan kepada kaum Samud hujan yang banyak. Terjemahan tu tak perlu pakai B. Wajadat lahumul ardu, bumi pula. Ini fa'il kepada jadat. Fa'il, ini fi'il dia. Semuanya mu'annas ya, semua mu'annas. As-sama' mu'annas, al-ard mu'annas. So bumi telah mengurniakan kepada kaum Samud dengan tumbuh-tumbuhan, bin nabati wal azhari, dan bunga-bunga. Nabat ni untuk makan kan? Azhar ni untuk ketenangan jiwa, bunga-bunga. Wajadat lahum al-basatin. So garden-garden, kebun-kebun tadi, taman-taman tadi, kebun-kebun tadi. Bustan ni dia garden, boleh garden biasa ataupun kebun yang ada pokok-pokok buah-buahan apa semua tu kita panggil bustan. So bustan-bustan tadi telah mengurniakan kepada kaum Samud dengan buah-buahan. Bil fawakihi, dan kalau fawakih ni pun buah kan, asmar dengan fawakih. Cuma yang ni macam buah yang penyedap mulut je. Dia panggil al-fawakih. Kalau asmar dia umum. Segala jenis buah. Ni macam apple ke, buah ke, tembikai ke, fawakih. Wal asmar wa barakallahu lahum. Dan Allah telah memberkati kaum Samud pada rezeki mereka, fi rizqi fil a'mal wal a'mal, pada umur mereka. Berkat umur, panjang umur berguna, pendek umur pun berguna. So manusia bila diberi kenikmatan sebegitu, lama-lama tenggelam dalam kelalaian. Semulalah fikir benda yang pelik-pelik sehingga menjadi kufur. Kufran, benda ni berulang-ulang daripada dulu lagi kan. Sampai sekarang ni tengok kan. Tamadun mana-mana, tamadun tinggi-tinggi kan, dia karut-karut dah. Kufranu, kekufuran kaum Samuda, mudhaf ilaih. Walakin kulla dhalika lam yahmil Samuda ala syukri. Lakinna, tetapi kulla dhalika, setiap yang demikian itu, lam yahmil pakai ala sini kan, mendorong. So sini tidaklah. So setiap sesuatu itu tidak mendorong kaum Samud untuklah sini, mendorong untuk bersyukur. Lam yahmil Samuda ala syukri, untuk bersyukur dan untuk wa ibadatillahi ta'ala, dan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kena pandai gunalah. Hamala ala ni mana? Mendorong. Asalnya mana? Membawa kepada. Hamala, pikul kan? Semua mikul, carry, tidak membawa benda ni kaum Samud kepada kesyukuran. Bal hamalahum zalika
Sebaliknya, perkara itu, kenikmatan itu telah membawa kaum Samud, mendorong kaum Samud alal kufri, untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melampau tughyan, kemelampauan kekufuran. Wa nasu, nasia. Kalau plural dia nasu. So mereka lupa kepada Allah. So, nasullaha maf'ulun bih. Wa farihu, fariha guna pakai bi. So mereka gembira dengan ma'utu, apa yang diberikan kepada mereka. Apa yang mereka diberikan. Asalnya bima utuhu lah. Kena ada a'id tu. Tapi kalau maf'ulun bih tu biasanya dia buang. Bima utuhu. So dia dengan apa yang dia diberikan. Dengan apa yang mereka diberikan. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu, siapakah yang lebih kuat kuwatan minna, daripada kami. Mereka kata sekarang, siapa lebih kuat daripada kami? Man asyaddu minna quwwatan. Ini tamyiz. Ini sirah apa? Sirah isim tafdhil. Wa zannu, mereka menyangka annahum la yamutu, bahawa mereka la yamutu, tidak akan mati. Wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar min kusurihim, daripada istana-istana mereka, wa jannatihim, daripada kebun-kebun mereka, abadan, selama-lamanya. So zanna kan biasanya perlu kepada dua maf'ul kan. So bila kita ada anna saja ni jadi satu je lah. So ini merangkap satu maf'ul, merangkap dua, mewakili dua maf'ul. Kita panggil sadda masaddan maf'ulain. Sadda masadda maf'ulai. Maf'ulai. Dua maf'ul zanna. Maf'ulai zanna. Dua maf'ul zanna. Ini sama je lah. Wa zannu, mereka menyangka annal mauta, bahawa kematian la yadkhulu, tidak akan masuk fi hadhil jibal, tak akan masuk dalam bukit ni. Tak akan masuk dalam bukit. Bukit ni maksudnya rumah mereka kan. Rumah mereka tu di atas bukit-bukit yang mereka pahat. So, wala yajidu, kematian tidak akan menemui sabilan, jalan, ilaihim, untuk sampai kepada mereka. Kalau diupamakan kematian itu manusia, so dia kata tak masuk, tak jumpa cari jalan. La yajidu ilaihim sabila. La'allahum, perhaps, mungkin mereka ni, la'allahum. So la'alla seperti inna kan, huruf musyabbah bil fi'il. So ni isim dia lah, hum ni. So la'allahum, mungkin mereka ni, kanu yazunnuna, adalah mereka, zanna yazunnu, menyangka. Ini khabar kepada la'alla. Kanu yazunnuna. So mereka menyangka, mungkin mereka menyangka, anna ummatan Nuhin, bahawa umat Nuh ni, innama ghariqat. Innama ghariqat, hanya tenggelam. Innama ni hanya. Innama untuk lil hasr. Lil hasr. Untuk makna hanya. Dia kata umat Nuh ni hanya tenggelam. Innama ghariqat. Li'annaha, kerana mereka, kanat, mereka berada. So mereka, konteks sini sebab ada fi sini tempat kan. So mereka berada lah. So ha ni refer kepada ummah. So mereka. So sini dia kata umat Samud ni, kaum Samud ni menyangka bahawa umat Nuh, mereka tenggelam, mereka hanya tenggelam tu disebabkan oleh mereka tu berada di wadi, fil wadi, di kawasan wadi. Maknanya dekat dengan air. Kami ni di bukit. So innama ni kita hanya macam harf lah. Harf saja. Dia tak ada fungsi apa-apa i'rab lah.
So maknanya anna sini ni dah ada isim dia. Isim anna. Ini khabar anna. Ghariqat ni. Yang ni huruf saja. So huruf untuk hasar. So mereka juga menyangka wa anna 'adan, mereka menyangka bahawa kaum 'ad innama halaku, hanya sini kan. So mereka binasa. Mereka mati. Mereka hanya mati disebabkan mereka hanya mati kerana hanya senya mereka itu mati kerana. Hanya senya tu artinya hanyalah kan. Kaum 'ad ni mereka mati ni hanya disebabkan oleh li'annahum kanu, ni pun tanah rendah, sah tanah rendah. So kanu mereka berada lah. So mereka berada di kawasan tanah yang rendah. Wa annahum minal khawfi wal mauti bimakanin amin. Wa yazunnu tadi sambung balik wa yazunnu. Kanu yazunnuna. Mereka menyangka kan. Annahu, bahawa mereka menyangka bahawa mereka ni berada di tempat bimakanin amin. Di tempat yang aman damai. Tempat yang aman daripada ketakutan dan kematian. Kalau kaum Nuh tu duduk tempat yang tak aman tu, kawasan tanah rendah dan kawasan yang ada air. Mereka duduk di kawasan di tempat yang aman. Aman daripada bencana lah, daripada musibah air tadi. Daripada ketakutan dan kematian. Kalau kita susun semula, min tu kita letak tempat akhir sekali. So wa annahum bimakanin aminin. So kaum Samud menyangka bahawa mereka di tempat yang aman daripada sebarang ketakutan dan kematian. So min tu kepunyaan amin lah. Bebas. Amin. Amin juga boleh bermakna bebas. So sini bimakanin, di tempat yang aman punya bebas. Kaum Samud menyangka bahawa mereka berada di makan tempat yang amin, bebas, min daripada ketakutan dan kematian. Okay, akhir sekali, tajuk yang ketiga. Pendek aja ni, kita ada 13 tajuk aja. Kejap aja kalau kita sabar-sabar sikit-sikit kan. Celik mata habis satu kitab. Okay, yang ketiga, ibadatul asnam. Peribadatan, asalnya mana peribadatan, masdar. Peribadatan kepada berhala. Ibadatul asnam. Ataupun kalau kita tukar kepada fi'il, beribadat kepada berhala. Menyembah berhala. Walam yakfihim haza. Hazan ini. So ini tidak mencukupi mereka. Ini tidak mencukupi mereka. Hal ini tak cukup. Mana tu? Yang tadi yang mereka buat-buat semua tu. Bal nahatul hijarah. Bahkan yang tadi kan hanya sekadar buat rumah-rumah aja. Tapi naik peringkat sikit lagi, buat patung. Bal bahkan mereka nahatu. Nahatayan hitu. Bahkan mereka memahat. Al-hijarata, batu-batan. Wa'abadu al-asnam. Dan batu-batan ni untuk buat berhala lah. Wa'abadu. Dan kemudian mereka menyembah al-asnam. Berhala yang diperbuat daripada batu. Wasaru. Sara plus fi'il mudhari' boleh juga bermakna mula. So mereka mula ya'buduna. Mula menyembah al-hijarata. Batu-batan. Maf'ulun bih. So sara, waw dalam tu isim sara. Ya'budu ni jumlah lengkap. Ayat lengkap, khabar sara. Hijarah ni maf'ulun bih kepada ya'budu aja. Kama kanat ummatu Nuhin ta'buduha,
sebagaimana dulunya dah. Kerana dulunya ummatu Nuh, umat Nuh telah ta'buduha, telah menyembah batu batan. Wa kadzalika 'adun. Demikianlah juga kaum Ad. Selepas Nuh datangnya Ad pun sembah berhala juga. Sembah batu batan juga. Mari Samud pun sama juga. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ja'ala, telah menjadikan hum, mereka, yakni kaum Samud. Innallaha qad ja'ala Samuda, kaum Samud, muluka, raja, kepada al-hijarah, kepada batu batan. Asalnya kita raja, mana kita yang memerintah batu batan, nak buat apa pun boleh buat. Walakinnahum, tetapi mereka, min ta'liliyah, makna sebab. Disebabkan jahlihim, kejahilan mereka, saru, mereka menjadi. Ini bukan bermakna sara di sini, dalam konteks ini bukan bermakna mula. Ini makna menjadi. Ini makna asal dia menjadi. So mereka menjadi ubada, abidun, hamba kepada batu batan. So ubadan hijarah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ini isim inna. Karramahum, telah memuliakan mereka. Karrama dalam tu ada apa tu, domir Allah kan. So karrama tu sudah jumlah lengkap. So jumlah lengkap ini khabar inna. So hum tu maf'ul lebih kepada karramah. So innallaha karramahum, sesungguhnya Allah telah memuliakan kaum Samud. Wa razaqa, razaqa yarzuqu, memberi rezeki kepada mereka daripada minat tayyibat, tayyibatun, apa-apa yang baik-baik kita panggil tayyibah. Apa-apa yang baik, tayyibah. Tayyibat, benda yang baik-baik. Semua maf'ulun bih ni dhamir. So cara nak buatnya fi mahalli. Sebab dhamir ni mabni, so kita kata fi mahalli nasab. Di tempat nasab maf'ulun bih. Walakinnahum, tetapi mereka telah ahana yuhinu, telah menghina. Mereka telah menghina anfusahum, diri mereka sendiri. Anfusa, self. Themselves. So, diri mereka sendiri. Wa ahanu, dan mereka juga menghina al-insan, manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, Allah tidak menzalimi manusia. Allah tidak zalim kepada manusia syai'an, sikit pun. La yazlimu syai'an an-nas. Allah tidak menzalimi manusia sikit pun. Walakinnan nasa, tetapi manusialah yang yazlimuna. Ini khabar dia. Tetapi manusia lah yang yazlimuna. Khabar lakinna kan? La, isim lakinna. Tetapi manusialah yang yazlimuna, menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri. Terus sepatutnya anfusa ni kena duduk sini. Walakinnan nasa yazlimuna anfusahum, diri mereka sendiri. Cuma kita alih tak sini kerana nak beri penekanan. Kita alihkan dia. Tak apa, sebab kita ada ni tanda ni. So tanda tu menunjukkan perlu kepada fi'il kan. So fi'il dia lah. Walaupun duduk sebelum tu. Ajaban. Pelik sungguh. Ajaban. Arab kalau dia kata pelik sungguh. Ajaban. Tiba-tiba aja dia nasabkan. Artinya ini maf'ul mutlak. So kata sini, aku rasa pelik sungguhlah. Ajibtu. Ajibtu ajaban. Aku pelik dengan suatu kepelikan. So buang yang ni, tinggal ni aja. So ajaban, pelik sungguh.
Innal hajara, sesungguhnya batu itu, alladhi, yang yanhitunahu, yang mereka pahatnya, bi, dengan aidihim, dengan tangan-tangan mereka, fala ya'ba, tidak menolak pun. Fala ya'ba, tidak menolakkan. Fa jangan terjemah. La ya'ba, tidak menolak pun. Mana tak tepis pun. Wala ya'sihim, tidak juga ya'ba menolak, ya'si mengingkari. Kalau kita nak buat satu pun jugalah. Tidak menolaknya, tidak menentang. So, la ya'ba, yang ini tidak menolak, yang ini tidak mengingkari. Okay, kembali balik kita kepada fa tu kan. So kita ada inna sini. So inna, ini isim inna. Isim inna. Kalau isim inna ni dia panjang, mana ada allazi. Panjanglah. Allazi sekian 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 sekian. Seolah-olah kita hanyutlah kan. Khabar tu duduk mana? Jauh ya. So kita datangkan fa. Sebenarnya fa tak boleh masuk gitu. So fa ni diizinkan masuk kerana isim anna inna ni terlalu panjang dengan adanya allazi. Qad khada'u lahu, mereka telah tunduk kepada batu. Khada'u, mereka telah tunduk pada batu. Wa waqa'u, waqa'a, rebah. So mereka jatuh, mereka rebah dalam keadaan sujud. Sajidina. So mereka merebahkan diri mereka dan sujud. Dalam keadaan sujud. Ini hal. So mereka rebah tu dalam keadaan mereka sujud kepada batu batan. Kemudian Maulana kata munasabah tak. Kita yang kuat ni, kita duduk sembah yang lemah. Padahal dalam kehidupan kita seharian, kita tak tunduk pun kepada hamba abdi kita. Batu tu hamba kita lah, lemah. Tapi kenapa kita pergi sembah dia? Sedangkan dalam kehidupan harian kita, zaman dulu kan ada hamba-hamba. So hamba tu tak hamba kita tak taat kepada hamba. Hamba kena taat kepada Tuhan. So adakah aya'budul qawiyyu? Apakah yang kuat akan menyembah yang lemah? Aya'budul qawiyyu ad-dha'ifa. Begitu juga ayasjudu as-sayyidu. Seorang tuan adakah akan sujud kepada hamba dia? Li'abdihi. Tak. Kan dalam kehidupan seharian tak berlaku begitu. Tapi dalam kes berhala ni jadi bodoh gitu. Walakinnahum, tetapi mereka ni, kaum Samud ni telah nasu, telah lupa kepada Allah. Allah maf'ulun bih. Nasullaha, bila mereka lupa kepada Allah, maka mereka akan lupa pada diri mereka sendiri. Fanasu, lalu mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nasib mereka lah. Fanasu anfusahum. Wa abau. Aba tadi. Aba ya'ba tadi. Menolak tadi kan. So kalau plural dia jadi abau. Wa abau. Mereka menolak. Ai untuk ya'budullaha, untuk menyembah Allah. Maka dengan sebab itu azalla. Fa azalla. Ni ba af'ala. Tapi sebab ada sabdu ni, so tak ada lah bagi mati. Azalla. Maka Allah pun menghina mereka. Fa azallahumullah. Maka Allah telah menghina mereka. Wallahu a'lam bis-shawab.